Ini juga akan ditambah melalui peningkatan peruntukan bantuan tunai di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat meningkat kepada 2.9 bilion ringgit bantuan oleh JKM. Kadar bantuan bulanan kepada rakyat miskin ditingkatkan. Kadar bantuan warga emas dinaikkan kepada RM600 sebulan. Kadar bantuan kanak-kanak keluarga miskin dinaikkan kepada RM250 sebagai bagi anak berusia 6 tahun ke bawah. RM200 bagi anak lingkungan usia 7 tahun hingga 18 tahun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini BIS Malaysia bersama saya Akmal Hafiz Ruslan. Selain bersiaran secara langsung menerusi saluran TV1, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live dan YouTube BIS Malaysia. Saudara, pelbagai inisiatif disediakan dalam Belanjawan 2025 bagi menyokong perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS seiring dengan kepentingan sektor berkenaan dalam memacu ekonomi negara. Bagaimana ia memberi manfaat khususnya kepada pemain industri. Pasca Belanjawan 2025 memacu PMKS, topik ini jadi fokus Ringgit BIS hari ini. Tapi sebelum itu, kita ikuti terlebih dahulu perkembangan tempatan. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi pendirian Malaysia sentiasa mengalu-alukan kerjasama strategik dengan China. Ini terutama kerjasama pelaburan dalam teknologi berkualiti tinggi, ekonomi digital, pendidikan dan sektor berkemahiran tinggi. Perdana Menteri berkata Malaysia juga mahu meningkatkan hubungan perdagangan khususnya produk halal, sektor pertanian, komoditi dan menggalakkan pertukaran kepakaran serta penyelidikan dan pembangunan dengan negara tersebut. Perdana Menteri kini dalam lawatan kerja ke China telah mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatnya Li Xiang. Kedua-dua pemimpin menggunakan kesempatan ini untuk memperkukuh hubungan persahabatan Malaysia-China yang kini mencecah usia 50 tahun. Seterusnya, kadar dasar semalaman OPR kekal pada 3.0. Keputusan itu dibuat Jawatankuasa Dasar Monetari MPC Bank Negara Malaysia BNM pada mesyuarat terakhir MPC untuk 2024 pada hari ini. Bank Pusat itu dalam kenyataannya berkata pada tahap OPR semasa, pendirian dasar monetari terus menyokong ekonomi. Ia konsisten dengan penilaian semasa tentang prospek inflasi dan pertumbuhan. MPC terus memantau perkembangan semasa bagi memaklumkan penilaian trajektori inflasi dan trajektori pertumbuhan dalam negeri menuju tahun 2025. Mesyuarat ini juga meluluskan jadual mesyuarat MPC untuk tahun depan. Selaras dengan Akta Bank Negara Malaysia 2009, mesyuarat MPC akan diadakan sebanyak 6 kali pada tahun 2025. Sementara itu, Petronas melalui Malaysia Petroleum Management bekerjasama dengan Earthsign Analytics dan Amazon Web Services bagi memanfaat kecerdasan buatan AI dan teknologi pembelajaran mesin termaju. Ia bagi mempercepat usaha penerokaan di lembangan Melayu dan meningkatkan keupayaan data platform MyProdata Petronas. Kenyataan syarikat minyak nasional itu maklumkan petrol platform berasaskan web itu menyediakan akses pelanggan kepada data penerokaan dan pengeluaran Malaysia. Kerjasama itu penting dalam mengukuhkan komitmen Petronas terhadap inovasi dan sebagai persiapan menjelang pusingan bidaan Malaysia MBR 2025. MBR menawarkan pelbagai peluang haluan kepada pelabur berpotensi termasuk kawasan penerokaan peluang sumber ditemui. MBR 2025 seterusnya dijadualkan akan diadakan pada awal tahun hadapan di Kuala Lumpur.
Baik saudara, seterusnya beralih ke perkembangan pasaran. Indeks utama Bursa Malaysia meningkat pada sesi awal dagangan dengan FBM KLCI dijangka diniagakan dalam julat 1,615 hingga 1,625 mata. Pelabur menumpukan kepada dua acara penting hari ini iaitu keputusan kadar dasar semalaman OPR dan Bank Negara Malaysia BNM dan keputusan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Manakala ringgit terus mencatatkan kenaikan berbanding dolar Amerika Syarikat pada sesi pembukaan didorong sentimen kukuh menjelang pengumuman OPR. Kita tinjau pergerakan ringgit diikuti perkembangan pasaran dan senarai harga barang untuk hari ini. Baik saudara, segmen Ringgit Biz pada petang ini membawakan topik pasca belanjawan 2025 memacu PMKS. Kita akan bersama dengan panel undangan di studio seketika nanti. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan belanjawan 2025 menyatakan dalam memacu ekonomi subur tidak hanya bergantung kepada konglomerat utama, malah 90% ekonomi melibatkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang menggaji hampir separuh pekerja dan menyumbang 40% dalam keluaran dalam negara kasar KDNK. PMKS terus menjadi tumpuan besar kerajaan dalam belanjawan 2025. Ianya juga dapat membangunkan sosioekonomi serta mengetengahkan solusi yang ampuh bagi membantu pembangunan usahawan selain menterjemahkan komitmen kerajaan Madani untuk memacu pertumbuhan PMKS. Untuk perbincangan lanjut mengenai pasca belanjawan 2025 ini, kami bawakan usahawan PMKS yang juga Ketua Pegawai Operasi Mufara Global Encik Muhammad Farid Razali. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam tuan. Sihat tuan? Sihat, alhamdulillah. Baik, terima kasih kerana bersama dengan BIS Malaysia sekali lagi. Dan tuan, kalau kita lihat tuan sebagai seorang pemain industri dalam dunia dalam sektor PMKS ini, pandangan tuan berkenaan dengan pembentangan belanjawan 2025 terutama sekali dalam konteks ataupun ruang cakup PMKS ini. Okey, terima kasih Tuan Akmal. Sebagai pemain industri PMKS, salah satu yang saya kenal pasti adalah peruntukan besar yang disediakan oleh kerajaan untuk memacu perkembangan PMKS. Baik. Dan dalam masa sama terutamanya inisiatif pembiayaan dan juga bantuan digital. Dan ini menunjukkan komitmen kerajaan dalam memperkukuhkan sektor ini dan dalam masa sama
ia membantu inilah PMKS lah. Dan ini adalah saya rasa ia akan memberi motivasi kepada kami para PMKS untuk lebih berinovasi dan lebih meningkatkan daya saing. Baik, jadi kalau kita lihat secara keseluruhannya, apa yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada PMKS khususnya akan memberikan impak dan juga membantu menyuntik kepada pembangunan perniagaan PMKS itu sendiri. Dan tuan, kalau kita lihat sendiri berkenaan dengan peruntukan iaitu sebanyak 40 bilion ringgit sebagai kemudahan pinjaman serta jaminan pembiayaan perniagaan di bawah agensi kerajaan untuk sektor PMKS ini. Jadi pandangan tuan bagaimana? Okey, actually jumlah peruntukan ini sangat signifikan dan ini actually membuka ruang yang lebih luas kepada usahawan untuk membuat pembiayaan dengan kadar yang lebih kompetitif. Baik. Dan bagi syarikat kami, kemudahan ini adalah membantu kami untuk mengembangkan lagi perniagaan dengan lebih agresif, dengan contohnya pembelian aset, mesin dan sebagainya, dan kepada teknologi dan juga kapasiti operasi. Dan ini adalah salah satu strategi yang sangat dialu-alukan untuk membantu para usahawan PMKS berkembang dengan lebih kukuh. Baik, dan kalau kita melihat pula ataupun menyentuh tentang ini, saya rasa akan mungkin menjadi kegusaran ataupun kerisauan lah kepada majikan berkenaan dengan gaji minimum, iaitu daripada RM1,500 dinaikkan kepada RM1,700. Betul tuan? Betul. Jadi pandangan tuan sendirilah berkenaan dengan kenaikan gaji minimum ini kepada khususnya untuk majikan, untuk menggajikan kepada pekerja. Bagaimana tuan? Okey, pada pandangan saya, walaupun kenaikan gaji minimum ini akan memberi cabaran kepada inilah aturan nilai peniaga dan juga sebagainya majikan. Namun bagi saya ia dapat meningkatkan produktiviti dengan kita dapat mencari bakat, mencari pekerja yang lebih berkualiti dan lebih cekap lah. Baik. Dan salah satu lagi adalah bagi saya penstrukturan kos yang lebih efektif dan juga penerapan automasi juga dapat inilah syarikat PMKS boleh mengekalkan, di mana syarikat PMKS boleh mengekalkan keuntungan dan dalam masa sama memastikan pekerja dapat menikmati kehidupan atau taraf hidup yang lebih baiklah. Lebih sejahtera, lebih selesa. Dan saya setuju dengan tuan kalau tuan maklumkan dengan kita menggajikan atau kenaikan gaji minimum itu, itu akan memberikan satu suntikan motivasi juga kepada pekerja. Bila dibayar dengan lebih, jadi kita akan ataupun pekerja ini akan meningkatkan produktiviti. Secara tak langsung meningkatkan juga produktiviti kepada syarikat tersebut. Betul tuan? Betul. Baik, mungkin tuan boleh kongsikan sikit. Tuan terlibat dengan PMKS, perniagaan tuan yang dikabarkan bukan sahaja dalam negara di Malaysia tapi juga menembusi pasar antarabangsa di Perancis dan juga sebagainya. Mungkin tuan boleh kongsikan sikit. Okey, saya sebenarnya bermula dengan bekerja sebagai project engineer di Paris, Perancis, dan dalam masa sama saya membuka perniagaan di sanalah, di Paris, dan dalam masa sama di Malaysia juga. Dan di Malaysia sebenarnya kami dengan rakan strategik kami iaitu Alpha Dynamics Sdn Bhd, kami membantu usahawan untuk membina ataupun membuat produk mereka sendiri, sama ada makanan, minuman, ubat-ubatan tradisional ataupun kosmetik, dan juga peralatan besi tahan karat lah. Dan dalam masa sama juga kami adalah one stop center untuk membantu para usahawan PMKS untuk memasarkan produk-produk mereka, produk makanan dan minuman mereka ni di pasaran Saudi dan juga di Perancis lah, dengan rakan strategik kami di sana lah. Baik, jadi kalau kita lihat tentang peruntukan atau pembelanjawan 2025 ini, bagaimana ianya memberikan satu lonjakan kepada perniagaan tuan khususnya? Okey, kalau kita lihat dengan perniagaan ini, ia memberi impak yang positif lah kepada syarikat kami kerana kami dapat mengembangkan perniagaan dan juga mempercepatkan transformasi digital lah. Seperti yang saya katakan tadi, ia juga dapat memberi menambah seperti menambah aset dan sebagainya lah.
Baik, jadi kalau kita lihat setiap perniagaan, dia pastinya akan ada cabaran dan juga kekangan. Jadi kalau kita melihat kepada PMKS ketika ini menghadapi keadaan ekonomi yang tak stabil ataupun tidak menentu. Jadi bagaimana dapat memperkukuhkan perniagaan dengan belanjawan 2025 ini? Okey, antara cabaran yang kita hadapi adalah akses kepada teknologi itu sendirilah. Dan kita perlu mencari pakar untuk mengendalikan teknologi yang terkini. Dan yang kedua adalah of course lah modal. Tapi saya percaya dengan pembiayaan yang disediakan oleh kerajaan ini serba sedikit dapat membantu PMKS untuk menjalankan perniagaan mereka. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengurus bakat pekerja, dan yang paling penting adalah bagaimana kita nak mengurus menyusun strategi. Baik. Dan juga berfikir secara agresif untuk memenuhi permintaan atau kehendak pelanggan ataupun pelanggan yang kalau kita tengok sekarang semakin sophisticated lah. Baik, dan kalau kita melihat pula dari segi PMKS dan pendigitalan, digitalisasi ketika ini memang kita tak boleh nak elakkan ataupun kita tak boleh nak tinggalkan dia. Kita kena seiring dengan pendigitalan. Dan daripada pembentangan belanjawan 2025 menekankan juga tentang digitalisasi untuk para usahawan khususnya. Jadi macam mana pandangan tuan berkenaan dengan penerimaan persediaan PMKS ini mendepani, memahami dan juga menghadamkan era digitalisasi ini untuk meningkatkan perniagaan mereka, tuan? Okey, saya nampak inisiatif ini sangat bertepatan lah dengan keperluan semasa, sebab bagi saya setiap perniagaan perlu berkembang secara digital sekarang ni. Kalau kita tengok di mana-mana pun sekarang ni kita memang semuanya melalui kaedah digital lah. Baik. Dan saya rasa ia dapat membantu PMKS untuk meluaskan lagi pasaran dan juga dapat meningkatkan produktiviti perniagaan mereka lah. Dan saya rasa mungkin mereka memerlukan pakar yang sesuai untuk meneruskan digital dalam sistem digital ni lah. Baik, pandangan tuan sendiri berkenaan dengan adakah PMKS, kalau kita lihat mungkinlah peniaga-peniaga yang besar mereka dah pun bersedia dengan era digitalisasi dan juga sebagainya. Adakah PMKS ketika ini secara keseluruhannya mereka bersedia untuk beralih ataupun berubah kepada perniagaan digitalisasi dan juga urus niaga secara digital? Saya rasa untuk PMKS sekarang saya rasa dah boleh bersedia. Kerana sekarang terlalu banyak akses yang kita boleh, terlalu banyak juga tempat yang kita boleh belajar. Baik. Untuk kita terapkan digitalisasi ke dalam sesebuah syarikat lah, syarikat PMKS. Baik, dan pastinya kalau kita lihat sebenarnya sekarang ni semuanya telah pun mendalami dan juga memahami pendigitalan dalam perniagaan ini. Baik, jadi untuk soalan yang seterusnya kita akan tanya selepas ini, tuan. Tapi kita akan berhenti seketika selepas ini. Boleh, tuan? Boleh. Baik, jadi untuk anda semua terus setia bersama kami dalam BIS Malaysia. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Kopi Ekonomi. RM40 bilion disediakan kemudahan pinjaman untuk PMKS di bawah agensi kerajaan. Pinjaman bersaiz mikro hingga 3.2 bilion termasuk tekun dan BSN. Termasuk komuniti OKU, masyarakat Cina, India dan Bumiputera terutamanya. Bank Pembangunan Malaysia Berhad menyediakan dana pembiayaan RM6.4 bilion menyokong pembiayaan sektor pembangunan serta tenaga boleh baru dan peralihan. SJPP menjamin pembiayaan PKS hingga RM20 bilion termasuk PKS Bumiputera.
Pasca Belanjawan 2025 PMKS, topik yang kita bawakan dalam BIS Malaysia pada petang ini, kita bersama dengan Ketua Pegawai Operasi Mufara Global, Encik Muhammad Farid Razali. Baik Tuan Farid, tadi kita dah kongsikan sikit tentang usahawan PMKS dan juga manfaat yang boleh diadaptasi ataupun dimanfaatkan, diambil daripada pembentangan Belanjawan 2025. Kita menyentuh tentang satu peruntukan yang diberikan untuk pembiayaan perniagaan. Jadi pandangan Tuan bagaimana agaknya dengan nilai ataupun jumlah pembiayaan perniagaan ini untuk memantapkan, menstabilkan perniagaan khususnya PMKS? Okey, saya rasa dengan jumlah peruntukan yang disediakan ini pihak PMKS perlu bijak untuk menguruskan pembiayaan yang pembiayaan diberikan oleh kerajaan. Iaitu perlu mengatur di mana orang kata bajet yang diberikan. So sama ada kepada pemasaran, bergantung kepada perniagaan itu sendirilah. Dan saya rasa ia dapat memantapkan dan boleh meningkatkan lagi pengeluaran sesuatu PMKS lah, suatu perniagaan. Dan juga seperti yang kita tahu, mungkin kita boleh mempercepatkan lagi transformasi digital lah. Itu yang saya rasa sekarang ni kita dapat lihat kalau di Malaysia atau di dunia lah, di Malaysia pun era digital ni terlalu cepat dan kalau kita PMKS lambat untuk orang kata merealisasikan digital ni dalam sebuah perniagaan mereka, kita akan ketinggalan lah. So saya rasa dengan pembiayaan yang diberikan oleh kerajaan, setiap PMKS boleh menggunakan orang kata bajet tersebut untuk untuk meneruskan perniagaan mereka dan mengembangkan perniagaan mereka. Baik, jadi kalau saya menyentuh tentang kesediaan para usahawan PMKS khususnya kepada digitalisasi ini, pandangan Tuan, ada bagaimana dia punya peratusan kesedaran ataupun kepenggunaan digitalisasi dalam perniagaan mereka, pandangan Tuan dan juga pengalaman Tuan sendiri? Okey, pada pandangan saya, kalau kita lihat di dalam sektor saya masih ada lagi PMKS yang tidak ke arah digital, masih menggunakan lagi konvensional, masih lagi bergantung kepada event, bergantung kepada jualan offline lah. Betul. Direct. So saya rasa pendedahan untuk digital ni sebenarnya dah luas. Pendedahan ni dah sentiasa diberikan. Namun mungkin pemikiran mindset mereka masih memikirkan yang dengan cara konvensional itu lebih berkesan. Tapi daripada pandangan saya, sebab saya memang terlibat dalam bidang pemasaran sebelum ni, dan saya rasa memang era digital ni bergerak terlalu laju dan saya rasa PMKS perlu mengambil berat tentang tentang digital. Pendigitalan ni. Dan kalau kita menyentuh pula tentang Belanjawan 2025, ini masih lagi pendigitalan berkenaan dengan penyediaan 50 juta ringgit dalam bentuk geran padanan digital untuk PMKS melalui BSN, yang mana bertujuan untuk mempercepatkan transformasi digital perniagaan kecil. Jadi bagaimana sebenarnya ini boleh peniaga-peniaga PMKS mendapat manfaat dan juga menyediakan dokumentasi supaya boleh mengaut manfaat daripada peruntukan itu? Okey, saya rasa ini sangat bagus sebab geran ini mereka boleh kepada semua PMKS, PMKS dapat melabur duit geran tersebut kepada transformasi digital ni lah. Dan dalam masa sama ia dapat memperluaskan lagi pasaran. So, kita pun tahu digital ni kalau kita berniaga secara konvensional, dia punya tak boleh pergi jauh lah. Tak boleh pergi jauh. So kalau kata digital ni dia meluas, so kita boleh luaskan pasaran. Dan dalam sama dia dapat meningkatkan produktiviti sesuatu perniagaan lah dengan geran yang disediakan oleh kerajaan. Baik, jadi kalau kita bercakap tentang pelan padanan dan juga pinjaman dan juga sebagainya, modal menjadi perkara ataupun menjadi isu kepada para peniaga khususnya PMKS. Jadi pandangan Tuan sendiri bagaimana untuk memperkukuhkan modal supaya pusingan modal itu sentiasa ada dan juga tidak membantutkan pertumbuhan perniagaan? Okey, bagi pendapat saya, sebenarnya penstrukturan kos yang lebih efektif itu yang penting. Baik. Dan kedua adalah penerapan automasi yang seperti saya katakan tadi. So dengan geran ini mereka perlu bijak membahagikan di ke mana
grant ini disalurkanlah dalam perniagaan masing-masing. Baik, dan juga kita lihat dari segi menembusi pasaran antarabangsa, PMKS macam tuan sendiri kan, bagaimana untuk bersedia mereka ini supaya untuk membawa produk di peringkat antarabangsa itu akan dilihat berkualiti dan juga memenuhi permintaan daripada pelanggan-pelanggan khususnya. Pandangan tuan bagaimana? Okey, pada pandangan saya, apa yang mengikut pengalaman saya, bila saya tengok, saya lihat setiap PMKS ni dia tak bersedia daripada segi first packaging, labeling dan juga kualiti lah. Seperti kita lihat sekarang ni banyak juga, ramai juga daripada golongan PMKS ni yang datang kepada kita nak cuba hantar produk mereka ke luar negara, namun seperti biasa dia masih tiada pensijilan, tiada labeling yang mengikut spek yang dikenakan oleh sesebuah negara lah. Dan saya rasa perkara tu yang perlu diambil berat oleh PMKS untuk supaya mereka lebih bersedia untuk orang kata mengeksport produk mereka pergi ke luar negara lah. Baik, dan juga kalau pensijilan halal, adakah ianya penting untuk membawa produk-produk itu ke luar negara tuan? Okey, sebenarnya memang sangat penting, tapi mengikut negara mana yang kita akan eksport lah. Tetapi kalau kita lihat sekarang, halal Malaysia memang satu-satunya sijil halal yang diiktiraf oleh semua negara. Baik. So sekiranya kita ada sijil halal, contohnya HACCP, dia memberi orang kata satu added value, satu nilai tambah kepada produk kita dan lebih orang kata lebih orang percayalah untuk membeli produk kita tu. Baik, dan kalau kita lihat pengalaman tuan sendiri berkenaan dengan produk yang kita nak bawa ke peringkat antarabangsa itu perlu packaging yang cantik, kualiti produk yang baik dan juga melihat kepada keseluruhannya. Mungkin apa lagi yang perlu pihak PMKS ataupun pemain industri PMKS, peniaga PMKS ini membuat persediaan supaya betul-betul bersedia bawa produk mereka ke pentas antarabangsa? Okey, satu perkara yang saya pengalaman saya adalah daripada segi kapasiti pengeluaran tersebut. Kadang-kadang bilangan pengeluaran produk tu, sebab kita banyak dapat isu bila kita dah pasarkan produk tu di Saudi contohnya, sampai beberapa bulan syarikat PMKS ni fasilitis dia mempunyai rosak sebagainya, dan mereka tak dapat nak menyambung kembali pembekalan tersebut lah. So ini adalah satu isu. So saya rasa benda yang paling penting adalah persediaan daripada segi kapasiti pengeluaran produk itu tersebut dan juga persijilan yang saya cerita tadi lah. Baik, dan kalau kita tengok kestabilan perniagaan, selalunya PMKS ni mungkinlah ada yang kata mungkin buat perniagaan tu setahun kemudian tidak berjaya tapi tak stabil, gulung tikar dan juga sebagainya. Itu memakan modal dan kerugian yang agak banyak. Betul. Jadi untuk menstabilkan perniagaan mereka, kita lihat pula kepada Belanjawan 2025 ni, apa yang boleh PMKS ini lakukan secara generalnya tuan? Okey, yang saya nampak PMKS banyak yang berlaku adalah disebabkan daripada aturan nilai yang tidak baiklah. Macam mana mereka susun perbelanjaan syarikat, dan daripada segi kos keuntungan, kos modal dan sebagainya, benda ni yang saya rasa perlu dititik beratkan yang pertama sekali. Dan bagaimana duit untuk kita pusingan modal tu, bagaimana kita nak menyusun strategi bagaimana kita boleh membuat pusingan modal dengan baik supaya perniagaan kita ni boleh sustain lah. Baik, dan kalau kita melihat dari segi penggajian pula kepada masyarakat setempat, secara ringkasnya, adakah kita memberi peluang perniagaan kepada masyarakat setempat atau belia atau lebih kepada mungkin orang asing? Okey, macam kami sekarang kami di Lenggong, KKTM Lenggong, kami memberi peluang yang pertama kepada masyarakat setempat, iaitu di Hulu Perak lah, di Lenggong lah. Dan buat masa sekarang kami boleh kata 100% menggunakan pekerja tempatan untuk bekerja di kilang kami, dan selebihnya kami menaikkan ekonomi orang asli di Lenggong, dan kami memanggil beberapa pekerja daripada golongan orang asli untuk bekerja di kilang kami lah. Baik. Baik, jadi kalau kita lihat sebenarnya apa yang boleh dimanfaatkan oleh PMKS kepada masyarakat setempat, begitu jugalah kita dapat manfaat dan juga kita menggunakan makna sepenuhnya daripada Belanjawan 2025 ini untuk memperkuat
mengukuhkan dan menstabilkan perniagaan kita. Terima kasih Tuan. Terima kasih ucapkan kepada Encik Muhammad Farid Razali, Ketua Pegawai Operasi Mufara Global untuk perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Baik saudara, segmen Ringgit Biz itu tadi menutup Biz Malaysia hari ini. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM untuk perkembangan semasa dalam berita wilayah seketika nanti. Saya Kuala Hafiz Ruslan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.